Hai korang, selamat datang ke channel Accountish bersama Cikgu Fazli. Untuk video kali ni kita nak sambung perbincangan pada video yang lepas. Video yang lepas Cikgu dah ajar apakah perkara yang pelajar kena buat sebelum menyediakan akaun perdagangan untung rugi dan juga akaun semasa. Okey, soalan biasanya dia akan bagi kita akaun. Dia akan bagi kita perjanjian perkongsian. Dia akan bagi kita imbangan duga. Dia akan bagi kita maklumat tambahan. So, perlu untuk adik-adik semua membuat analisis sebelum terus direct pergi kepada soalan. Analisis sebelum soalan tu lebih penting, so that soalan yang kita buat, jawapan yang kita bagikan kepada pemeriksa kertas tu semuanya menepatilah apa yang soalan perlukan. Okey, kita nak terus masuk kepada akaun perdagangan dan untung rugi. Cikgu dah tolong buatkan dah. Okey, ini cara untuk sediakan akaun perdagangan untung rugi. Cikgu rasa semua tahu bagaimana nak sediakan akaun perdagangan untung rugi. First, kena kira jualan bersih. Kedua, kena kira kos jualan. Ketiga, kena kira untung kasar. Keempat, kena kira untung bersih. Tapi untuk perkongsian kita tak stop kat untung bersih, kita ada sambungan lagi untuk mengasingkan untung antara perkongsi. Okey, so tengok soalan ni. First part kita nak kira jualan bersih. Macam mana kira jualan bersih? Jualan tolak dengan pulangan jualan. So mana kita dapat jualan dengan pulangan jualan ataupun pulangan masuk ni? Dia bagi dekat imbangan duga tu ada jualan dan juga ada pulangan masuk. Tolakkan, korang akan dapat jualan bersih 58,325. Yang kedua, kita ada kos jualan. Kos jualan ni formulanya panjang. Inventory awal tambah belian bersih tambah Audi tolak inventory akhir. Apa tu Audi? Angkutan masuk, upah atas belian, duty import, insurans atas belian. Okey, tapi untuk soalan ni nampak pendek je. Ada belian tolak inventory akhir. Kenapa? Sebab inventory awal tiada dalam soalan ni. Okey, inventory awal tiada dalam soalan ni, Audi pun tiada dalam soalan ni. So yang ada cumalah belian dan juga inventory akhir. So terus belian tolakkan dengan inventory akhir. So how do I get belian? Belian ada di imbangan duga sebelah debit. And then seterusnya apa tadi? Tolak dengan inventory akhir. So inventory akhir ada di maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan kita dah discuss dalam video sebelum ni. Ini dia inventory akhir 15240. Baik, tolakkan, korang akan dapat kos jualan 14760. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita nak cari untung kasar. Untung kasar, okey, macam mana cari untung kasar? Jualan bersih tolakkan dengan kos jualan. So jualan bersih ke atas tu tolakkan dengan kos jualan, korang akan dapat untung kasar sebanyak 43,565. Dan yang keempat, kita nak kira untung bersih. Formula untung bersih, untung kasar tambah hasil tolak belanja. Tapi dalam soalan ni tiada hasil. Kita boleh tengok kat imbangan duga. Hasil boleh cakap hasil dekat sebelah kredit. So dekat sebelah kredit, modal, jualan, bank, ABB, pinjaman ni semua bukan hasil. So tiada hasil untuk soalan ni. Tapi dalam soalan ni ada belanja. So belanja ni kita kena buat apa? Kita kena tolakkan dia. Okey, so mana nak cari belanja? Belanja tempatnya di imbangan duga sebelah debit. Boleh cakap belanja sebelah debit. So, imbangan duga sebelah debit ada belanja. So, apa belanja pertama yang kita ada? Faedah atas pinjaman Zarif. Okey, so kita tengok di mana? Ni. Nombor 3, pinjaman dan perkongsi dikenakan faedah 8% tahun. Kita dah kira. Ambil faedah atas pinjaman yang sebenar. 640 masuk kat sini. Yang kedua, kita ada insurans 251. Insurans dia ada di imbangan duga, tapi remember ada maklumat tambahan pelarasan berkaitan dengan insurans. So kita tengok dekat maklumat tambahan lah. Jangan ambil insurans dekat imbangan duga. Bila ada insurans dekat maklumat tambahan, automatically dekat imbangan duga tu tak boleh digunakan dah. Okey, so kita dah discuss insurans yang sebenar ialah 251. So ambil yang sebenar sahaja 251. Yang ketiga, kita ada sud nilai kenderaan. Sud nilai kenderaan dalam dalam maklumat tambahan. Okey, kita dah discuss. Atas kos kita dapat 6095. Okey, masukkan dalam kita punya apur. And then yang seterusnya kita ada gaji pekerja. Gaji pekerja ya, bukan gaji pekongsi.
Gaji perkongsi tempatnya kat tempat lain, bukan dekat sini. Okey, so gaji pekerja sahaja ada di imbangan duga. Gaji pekerja 4,500. Kita masukkan juga dalam belanja. Okey, and last but not least is kadar bayaran 1590. Pun sama, saya ambil dia daripada imbangan duga 1590. Kenapa? Sebab tak ada maklumat tambahan berkaitan kadar bayaran di maklumat tambahan. So, terus ambil daripada imbangan duga. Simple lah. Yang tak ada dekat maklumat tambahan, tengok dekat imbangan duga. Kalau tak ada dekat kalau tiada maklumat tambahan berkaitan item tu di maklumat tambahan, maksudnya terus direct ambil dari imbangan duga. Okay, so total belanja kita dapat 13,076. And finally, kita akan dapat untung bersih. Untung kasar tolakkan dengan belanja, dapat untung bersih 30,489. Okey, kita tak stop kat situ. Cikgu dah cakap, kalau tadi ni, ini adalah akaun perdagangan dan untung rugi untuk milikan tunggal. Dia stop kat untung bersih. Tapi untuk perkongsian, untung bersih ni kita kena ingat, dia bukan milik seorang, dia milik semua perkongsi. Sebab tu dia ada sambungan lagi, terus sambung. Sebab tu nama dia akaun perdagangan dan pengasingan untung rugi. Bukan akaun perdagangan dan untung rugi. Dia ada perkataan pengasingan. So kita sambung untung bersih, kena tambah dengan faedah atas ambilan, tolak dengan faedah atas modal, tolak gaji. Okey, baru kita dapat untung perkongsian. Okey, yang first, faedah atas ambilan. Kenapa kena tambah dengan faedah atas ambilan? Kita ada bincang kat video sebelum ni, cikgu ulang sikit. Kenapa kena tambah faedah atas ambilan? Sebab perkongsian kena bayar, perkongsi kena bayar kepada perkongsian. So, perkongsian dapat duit daripada perkongsi. Duit apa? Duit faedah atas ambilan. Sebab tu dia bertambah. Dia as if macam dia hasil. Okey? So, dari mana saya dapat faedah atas ambilan ni? Kita dah kira faedah atas ambilan ada mizan 250, zarif 125. Masukkan sahaja. Dan yang kedua, kita ada faedah atas modal. Kenapa faedah atas modal kena tolak? Yang mengeluarkan modal ialah perkongsi kepada perkongsian. So, sebagai ganjaran, perkongsian akan bayar faedah atas modal kepada perkongsi. So, bila perkongsian bayar, dia macam belanja. Belanja akan mengurangkan untung, that's why kita tolak dia. Okey, ini pun kita dah bincang sebelum ni. Faedah atas modal ada di sini, 2,600 dengan 1,300. And then, seterusnya kita ada gaji. Gaji pun sama dibayar kepada perkongsi yang aktif. Perkongsian bayar kepada perkongsi. So, dia adalah belanja kepada perkongsian. That's why kita minuskan dia. Okay. So, kita dah bincang sebelum ni juga. Gaji zarif 5,400, mizan 4,800. Cikgu nak ingatkan, ambil gaji yang setahun. Ambil gaji yang setahun. Okay. And korang totalkan semua yang kena tolak tu, faedah atas modal dan gaji, kita dapat 10,200. Faedah atas modal 3,900. So, tolakkan, kita akan dapat untung perkongsian 16,764. Okey, so inilah kita panggil untung perkongsian. So, untung ni baru kita agihkan kepada zarif dan juga mizan. Mengikut perjanjian cakap, ikut nisbah modal. Cuba kita tengok. Berapa nisbah modal dia? 2/3 dengan 1/3. Macam mana dapat 2/3 dengan 1/3? Okey. Kita tengok sini, modal zarif 26,000, modal mizan 13,000. So, total dia 39,000. Betul tak? 39,000. So, zarif 26,000 bahagi 39. Maafkan cikgu, bukan 13, tapi 39,000 sama dengan 2/3. Mizan 13,000, bukan 26,000, tersalah di situ. 13,000 bahagi dengan 39,000 akan dapat 1/3. So, ini ialah nisbah modal antara zarif dan mizan. Kita gunakan nisbah ni untuk mengira untung setiap perkongsi akan dapat. Okey, darabkan dengan untung perkongsian 16,764. Korang akan dapat zarif 11,176, mizan 5,588. Okey, so ini untuk akaun perdagangan dan pengasingan untung rugi. Okey, seterusnya kita ada akaun semasa. Hari itu saya ada cakap, akaun semasa merupakan akaun yang menunjukkan wang perkongsi yang ada kat dalam perkongsian.
Maksudnya dia ada perkongsian, perkongsi punya duit ni ada dalam perkongsian. Maksudnya perkongsian berhutang kepada perkongsi. So that's why akaun semasa ni adalah liability kepada perkongsian. Okay, oleh kerana liability, apa boleh cakap liability dekat sebelah kredit. So biasanya baki BB akan berada di sebelah kredit. But for this question, tiada baki BB sebab dekat imbangan duga tak ada bagi tahu pasal akaun semasa. Kalau ada, kena masukkan baki BB. Tak ada, is okay. Okay, dekat sebelah kredit. So, apa yang kita nak masuk sebelah kredit adalah hasil kepada perkongsi. Ingat, akaun semasa adalah akaun untuk perkongsi. So, apa yang menjadi hasil kepada perkongsi, boleh cakap hasil sebelah kredit. So, masukkan kat sebelah kredit. Apa yang perkongsi akan dapat? Gaji. Faedah atas modal. Dia bagi modal, perkongsian akan bayar gaji. Faedah atas modal kat dia. Faedah atas pinjaman. Dan juga kongsi untung. Ni 4 benda yang perkongsi akan terima daripada perkongsian. Okay, masukkan dekat sebelah kredit sebab dia adalah hasil. Alright, masukkan untuk Zarif dan juga Mizan. And then seterusnya, kita ada sebelah debit adalah perkara ataupun benda yang perkongsi kena bayar kepada perkongsian. Belanja kepada perkongsi. Perkongsi kena bayar kepada perkongsian, maksudnya belanja kepada perkongsi. Boleh cakap belanja masuk debit. So, kita letakkan debit. Ambilan dan juga faedah atas ambilan. So, akhirnya kita akan dapat baki HB. Okey, so itu saja untuk akaun semasa dan itu saja untuk video kali ini. Untuk video seterusnya, insyaAllah kita akan sambung pembubaran perkongsian.